Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami Nita dan Jun. Dengan Kak Fauzia. Kita di mana Nita? Hai semua. Hari ini kami berada di Lower Seletar Reservoir. Sebelum ni kami pernah berada di sini. Sekarang kami kembali sekali lagi untuk lihat rasanya ada kawasan yang kami terlepas jadi itulah, jadi kita nak pergilah hari ni. Hopefully kita dapat something yang interesting. Nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support kami selama ni. Please continue to like, comment, share dengan teman-temannya dan juga keluarganya supaya banyak lagi yang subscribe. Subscribe tu percuma. So jom ikut kami. Terima kasih kepada Kak Fauzia kerana maklumkan kepada kami. Untuk kemari mudah saja. Dari Khatib MRT Station kami berjalan kaki. Dalam 10-15 minit kami telah tiba di sini. Lower Seletar Reservoir Park terletak di Yishun Avenue 1. Tenang dan damai dengan air biru kehijauan dan angin yang nyaman. Lower Seletar Reservoir Park merupakan tempat yang menyenangkan untuk aktiviti riadah, baik di darat ataupun di air. Menampilkan Family Bay dengan pentas persembahan baru, kawasan permainan air, serta jambatan warisan, ada sesuatu untuk semua orang. Kami pernah kemari sebelum ini, jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang Lower Seletar Reservoir Park, kami telah sediakan linknya di bawah. Untuk hari ini, kami ingin lebih mengetahui tentang sejarah di kawasan ini. Timeline. Circa 1400, pemerintah Singapura iaitu Iskandar Shah melarikan diri ke Muar Johor melalui Sungai Seletar semasa serangan Java. 1612, sejarah Melayu mencatatkan pelayaran Iskandar Shah. 1847, ekspedisi British ke Seletar menemui ladang gambir dan penempatan Cina di sepanjang Sungai Seletar secara kebetulan. 1848, dua akaun orang Seletar diterbitkan dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. 1850, seorang lelaki Cina iaitu Chan A. Lak memajak 44 ekar tanah di sepanjang Sungai Seletar daripada kerajaan kolonial British. Sebelum 1986, takungan air di sini tidak wujud. Sebaliknya, Sungai Seletar mengalir melalui kawasan ini dengan hutan, ladang dan kebun di tebingnya. 1612, an early mention. Tahukah anda Sungai Seletar disebut seawal 4 abad yang lalu? Sejarah Melayu yang ditulis pada tahun 1612 mencatatkan sejarah Kesultanan Melayu pada abad ke-14 dan ke-15. Sejarah menggambarkan bagaimana Singapura diserang oleh jirannya Kerajaan Jawa. Untuk melarikan diri dari serangan Iskandar Shah circa 1344 hingga 1414, iaitu pemerintah Singapura ketika itu melarikan diri bersama pengikutnya melalui Sungai Seletar ke Muar Johor. Kemungkinan besar pada tahun 1401. 1847, River Highways. Pada tahun 1847, ekspedisi British mendapat kejutan iaitu penemuan penempatan Cina dan ladang gambir di sepanjang Sungai Seletar. Memandangkan tiada jalan yang menghubungkan kawasan ini dengan bandar ketika itu, kemungkinan perintis awal tiba melalui Selat Johor dan menyusuri Sungai Seletar untuk menetap di sini. Selama bertahun-tahun, lebih banyak jalan dibina. Bagaimanapun, pengangkutan awam terhad dan hanya sedikit orang yang mampu membeli kereta. Oleh itu, sungai terus berfungsi sebagai lebuh raya pengangkutan sehingga tahun 1960-an.
The Nomads of Seletar. Pada tahun 1848, 2 akaun orang Seletar telah diterbitkan dalam Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia. Suku kaum nomad yang kebanyakannya tinggal di rumah bot, mereka masih ditemui berkeliaran di sepanjang Sungai Seletar dan Selat Johor sehingga tahun 1960-an. Pemburu yang mahir dengan pengetahuan luas tentang hutan dan hutan bakau, mereka kadang-kadang menukar herba yang mereka kumpul untuk barangan seperti tembakau dan minyak tanah daripada masyarakat lain. Dengan urbanisasi, kebanyakannya telah berhijrah ke Johor, manakala sebahagiannya telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu tempatan. 1850 of a planting pass. Pajakan rasmi pertama tanah di sini untuk penanaman adalah pada tahun 1950. Apabila Chan Ahlak dari tahun 1813 hingga ke 1873 memajak 44 ekar di sepanjang Sungai Seletar daripada kerajaan kolonial British. Menjelang awal abad ke-20, penanaman gambir dan lada telah memberi laluan kepada penanaman nanas dan getah. Salah seorang perintis pertama menanam getah dan nanas di sepanjang sungai ialah ahli perniagaan dan dermawan Cina Lim Nisun dari 1879 hingga ke 1936, yang juga dikenali sebagai Raja Getah dan Nanas. Hari ini, Bandar Baru Yishun dinamakan sempena Lim Nisun, yang namanya disebut sebagai Yishun dalam bahasa Mandarin. Apabila Singapura bergerak ke dalam perindustrian, ladang-ladang ini secara beransur-ansur dihapuskan. Pada tahun 1970-an, pembandaran bermula di sini dan menandakan tamatnya penanaman dan pertanian di Seletar. 1920, Takungan Seletar dibina. 1930, Tentera Udara Diraja Seletar dibuka secara rasmi. Ia adalah aerodrom pertama di Singapura, pangkalan udara British pertama di Timur Jauh dan lapangan terbang awam pertama. 1940, Takungan Seletar diperbesarkan untuk meningkatkan kapasiti. 1969, Takungan Seletar diperbesarkan lagi untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah. Takungan ini dibuka secara rasmi oleh Duli Yang Teramat Mulia Puteri Alexandra, seorang ahli keluarga diraja British, pada 10 Ogos. 1920, Singapore's Third Reservoir. Pada awal tahun 1900, penduduk Singapura berkembang pesat dengan banyak aktiviti perindustrian dan kemudahan awam memerlukan air. Singapura hanya mempunyai 2 takungan air ketika itu, Takungan MacRitchie dan Peirce, yang tidak dapat memenuhi keperluan air Singapura yang semakin meningkat. Jurutera air dalam kerajaan kolonial mengesyorkan membina takungan ketiga Singapura di Seletar pada tahun 1920. Takungan Upper Seletar dibina, kemudian dikenali sebagai Takungan Seletar. 1930, Flying First. RAF, Tentera Udara Diraja Seletar, seperti yang dikenali ketika itu, dibuka secara rasmi pada 1 Januari 1930. Ia merupakan pangkalan RAF pertama Britain di Timur Jauh dan lapangan terbang awam pertama Singapura. Dibina oleh British untuk melengkapkan pangkalan tentera laut Singapura di Sembawang dengan menyediakan pertahanan udara. Ia berkhidmat dengan kapal terbang darat, kapal terbang laut dan juga bot terbang.
Apabila British berundur dari Singapura pada akhir 1960-an, RAF Seletar secara rasmi dipindahkan ke Kerajaan Singapura pada 31 Mac 1971. Ia kemudiannya digunakan untuk penerbangan komersial dan latihan penerbangan oleh Sekolah Penerbangan. Persembahan semasa pembukaan Upper Seletar Reservoir pada tahun 1969, takungan ini merupakan tempat riadah kegemaran ramai rakyat Singapura, dan menara tinjau di latar belakang adalah tempat yang popular untuk mengambil gambar pada masa lalu. Jom, marilah kemari bersama keluarga dan anak-anak ataupun teman-teman. Anda pasti terhibur berada di sini dengan pemandangan yang indah dan tiupan angin yang menyegarkan. Jom kita teruskan lihat-lihat lagi di sini. Fun fact: Seletar, Seletar. Seletar tidak selalu dieja seperti sekarang ini. Dalam rekod dan peta lama, ia dieja dengan cara yang berbeza. Ikut kami. Hai semua, kita dah habis melihat-lihat di kawasan ni. So sekarang kita nak balik, nak cari air sebab haus sangat. So semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.